Shalom, selamat pagi, jemaat terkasih dalam Tuhan. 在主内所爱的弟兄姐妹，大家早上好，平安。 Mari sekali lagi kita bersama membuka 1 Petrus pasal yang keempat. Kita membaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. 我邀请大家，我们打开圣经，就是在彼得前书4章第8到11节。 Saya baca dalam bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼文先读，然后用中文来读。 Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 彼得前书4章第8到11节这么说道：最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言，个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。阿门。 Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur bahwa kita tidak seorang diri menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. 弟兄姐妹，我们要感谢神，因为我们在面对这充满挑战、挣扎的世界，我们不是独自行的。 Kita punya Tuhan yang selalu bersama kita. 因为我们有一直与我们同在的上帝。 Dan kita punya keluarga, saudara seiman yang adalah keluarga rohani kita. 我们也有信徒们成为我们属灵家庭的成员。 Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, memberikan kasih dan pelayanan kepada kita dari waktu ke waktu. 弟兄姐妹，我们每时每刻，我们就也是领受到从同工们对我们的爱心，还有他们的服侍。 Apakah kita menerima dengan sukacita atau kita merasa risih ya, atau kita menolak ya? 我们是否很乐意的接受他们对我们的爱心和服侍，或者我们觉得很不自在？ Tapi percayalah bahwa ada banyak orang sesungguhnya terus rindu berusaha memberikan kasih dan pelayanan kepada kita. 但是我们要相信，很多人，很多我们的同工是很乐意的、很热情的要传授他们的爱心和服侍我们。 Ya, dari hal yang kecil yang kita nggak berasa ya, sampai hal yang besar, wah yang kita syukuri. 就是从一点点最简单的事情，直到对我们非常有影响的一种行动。 Dan ini memberikan dampak yang positif di dalam kehidupan kita, karena iman kita juga bertumbuh ya, kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin mengasihi sesama. 而这些事情让我们的灵命也可以增长，我们也领受到很多正面的影响。 Mungkin kita pernah didoakan, 也许他们曾经为我们祷告， kita diperhatikan, dilayani. 我们得到关怀，我们得到服侍。 Ada orang mau mendengar kita cerita panjang lebar. Gitu 当 ya. 我们需要对某个人掏出我们心事的时候，有人愿意听。 Kita dihibur waktu kita sedih. 当我们在沮丧的时候，他们会安慰我们。 Kita mendapatkan pengampunan, kita diampuni, kita dimaafkan ketika kita berbuat salah. 当我们犯错的时候，他们愿意原谅、饶恕我们。 Jadi banyak pengorbanan sesungguhnya yang kita terima. 其实不知不觉，我们领受的牺牲神智太多了。
waktu, tenaga, harta, perasaan untuk mengasihi dan melayani kita. 因为他们要给我们爱心，还有服侍我们，他们已经付出了他们的时间、他们的精力、他们的财产、金钱，还有心思。 Coba Bapak Ibu pikir-pikir sejenak ya. 我邀请我们大家可以回想一下， Betulkah ada orang-orang ini yang sampai hari ini mereka memberikan kasih dan pelayanannya kepada kita? 在我们周遭围，我们是否真的感受过这样他们的爱心、他们的服侍？ Ya, bisa di rumah, 可能是在家里， keluarga sendiri ya, 我们的家人， atau teman, sahabat. 或者是我们的朋友、我们的好友。 Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sisi yang lain, 但是在另一方面， kita juga pernah mengalami kesepian gitu dan keputusasaan. 有时候我们也会感觉到我们很孤单，我们很绝望。 Ketika orang-orang ini yang sama ini, mereka menahan kasih dan pelayanan yang sangat-sangat kita butuhkan. 特别是在这些人，我们受过爱心的人，他们止住给我们爱心或者关心我们。 Pernah Bapak Ibu mengalami hal ini? 弟兄姐妹，请问你们曾经经历这样的事情吗？ Ya, tentu dengan berbagai alasan dan keterbatasan ya orang-orang ini. 当然，他们是以各种理由，还有他们的局限。 Jadi waktu kita sakit, kok nggak ada ya yang perhatiin saya? 有时候我们生病的时候，我们觉得，为什么没有人关 Pernah 怀 ya 我 merasa 们？ seperti itu ya. 可能我们曾经这么的讲 Waktu 过。 saya kekurangan kok tidak ada yang menolong. 当我需要帮助的时候，为什么没有人伸手帮助我？ Selama ini saya ditolong, tapi kok sekarang tidak ada yang menolong. Begitu. 好像我一直受到帮助，为什么这个时候就没有人来到 Sewaktu 来 kita 帮 butuh 助 teman 我？ bicara, tidak ada yang mau mendengar. 当我们需要人听我们的心事的话，时候却找不到任何人。 Dan ini memberi dampak yang negatif ya bagi kita. Kita merasa kecewa, tawar hati. 这个带给我们一个负面的影响，我们觉得非常的难过，我们失望、沮丧。 Bapak Ibu seringkali ketika orang-orang ini menahan kasih dan pelayanannya kepada kita, 弟兄姐妹，当这些人他们止住给我们爱心的时候， bisa jadi Tuhan ingin membawa kita lebih dekat dengan Dia. 也许上帝是有理由要把我们带到更亲近上帝， Lebih berserah penuh kepada Tuhan. 让我们更依靠他。 Tidak mengandalkan yang lain selain hanya kepada Tuhan. 我们不靠人，但是我们只靠上帝。 Ya, tapi kita rasanya tetap tidak enak 但是我 ketika 们 ada orang-orang menahan kasih dan pelayanannya ini kepada 但 kita. 是当我们觉得人们在止住给我们爱心或者服侍我们，我们还是觉得很不适应。 Bapak Ibu kita pernah merasakan dua ini ya, kita menerima tetapi kita juga merasakan kasih dan pelayanan itu ditahan. 弟兄姐妹，在我们的灵命生活中，我们是一定经历过接受人们的爱心，我们也很多时候也看到人们就是不给。 Kita tahu ya dua rasanya itu seperti apa. 我们经历这两种。 Tetapi hari ini maukah kita sendiri melakukan kasih dan pelayanan itu kepada orang lain? 但是今天早上我要问大家，我们是否愿意成为那样的人，就是让人得福的那种人？ Bapak Ibu Saudara, kasih Allah, kasih agape yang kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-8 ini, 我们在彼得前书第8章所念的这个从神圣的爱， adalah kasih yang sudah tinggal di dalam diri kita. 就是当我们信耶稣，这种爱已经住在我们里面了。 Bapak Ibu, kasih agape itu seperti sungai yang mengalir. 弟兄姐妹，这神圣的爱就好像一则不断涌流的河。 Ya, bukan seperti keran air gitu ya, yang kita mau buka, kita mau tutup sesuka hati kita. 它其实不好像我们家里的水龙头，我们随时要开它，
才会有水流。 Karena memang kasih Allah di dalam hidup kita itu terus mengalir dan berlimpah-limpah. 因为神的爱在我们的心里，在我们的里面不断的涌流的。 Memang kita tidak sanggup mempraktekkan kasih agape seperti Allah. 当然，我们不可能好像上帝这样实践这个神圣的爱， Tapi Allah mau kita meneladani kasih-Nya. 但是上帝要我们模范，我们以他的爱来做一个榜样。 Allah mau memakai kita mengalirkan kasih-Nya itu kepada banyak orang. 上帝要我们把上帝的爱心传扬给他人。 Kita perlu berhati-hati menjadi orang Kristen laut mati. 我们要注意，我们不要成为一个好像死海的那种情况的基督徒， Hanya menerima tetapi tidak mengalirkan kembali. 只是会吞没一切，我们只会接受，但是我们不把它传扬出 Kasih 去。 itu tertahan hanya kepada kita. 那种爱只停留在我们里面， Dan akibatnya tidak ada kehidupan. 这造成没有生命的存在， Tidak ada perubahan apapun yang terjadi. 没有生命的改变。 Yang lemah di sekitar kita makin lemah. 在我们周围的软弱的弟兄姐妹仍然软弱， Yang sedih makin terpuruk. 伤心的反而沮丧， Yang susah makin menderita. 困难的变成更加的绝望， Karena kita menahan kasih dan pelayanan itu. 因为我们止住对他们的爱心，没有 Firman 服 Tuhan 侍他们。 hari ini mendorong kita untuk mari terus-menerus mempraktekkan kasih dan pelayanan di dalam keluarga kita, juga di dalam keluarga rohani kita. 我们今天的神的话语来教导我们，来实践，在我们家庭中，在我们的群体中来执行上帝的爱心还有服侍。 Apalagi di saat-saat kondisi yang sulit justru harus makin sungguh-sungguh melakukannya. 尤其在现在这样非常艰难的情况，我们必须更加认真的去实行它。 Bapak Ibu Saudara, pesan Petrus inilah yang disampaikan kepada jemaat yang sedang mengalami banyak sekali pergumulan pada saat itu. 弟兄姐妹，这就是彼得在教会他们所面对很多事情烦恼的时候，他所讲到的。 Jadi kalau kita membaca surat 1 Petrus, kita akan menemukan mereka itu mengalami penganiayaan yang sangat berat. 如果我们仔细的读彼得前书这本书信，我们知道他们所面对很多的逼迫， Ada kesenjangan sosial, kaya, miskin. 他们有感觉到在社会中的贫富的差距。 Mereka masih dipengaruhi oleh agama mereka yang lama. 他们还被旧的信仰所影响。 Janji Tuhan yang akan memelihara mereka di dalam penderitaan itu mulai mereka ragukan. 他们所听到的就是在艰难中，上帝仍然会保守他们的应许，然后他们就开始有点怀疑了。 Dan ada kuasa roh jahat yang menggoda mereka untuk meninggalkan Kristus dan melakukan dosa. 所以还有邪灵的力量不断的引诱他们，让他们犯罪。 Jadi Bapak Ibu Saudara, Petrus pada waktu itu melihat potensi kehancuran gereja itu ada di depan mata. 所以弟兄姐妹，那时候彼得看到教会毁灭的可能性的几率真的很大， Karena jemaat jadi jemaat yang egois. 因为会友们都成为自私了， Yang mereka pikirkan adalah bagaimana saya bisa bertahan hidup. 他们只顾着自己和自己怎么会生存。 Nggak mungkin lah kita memikirkan orang lain. Mikirin diri sendiri aja sudah susah. 我们不能考虑到别人，我们就要把我们自己看为重要。 Kalau ada berkat ya terima sendiri begitu. Nggak bisa dibagikan kepada yang lain karena kita juga sudah susah. 如果我们蒙福，我们得到祝福的话，我们先来保留给我们自己，我们别分享给 Dan ini 他人。 menyebabkan dosa makin lama makin bertumbuh di dalam kehidupan jemaat Tuhan. 这导致在神的群体里面，这个罪恶越来越发展。 Maka Petrus melihat perlahan-lahan gereja sudah kehilangan kasih. 所以彼得看到持久这个在教会的爱心会不 Dan 见， tanpa kasih gereja akan hancur. 而如果没有爱，教会会毁灭，会 Bapak Ibu 崩 Saudara, 溃。 betapa menyedihkan ketika melihat gereja hancur dari dalam diri sendiri hanya karena setiap anak Tuhan sudah kehilangan kasih Tuhan. 弟兄姐妹，很悲伤、很可悲的事情就是，当我们看到
一个教会它从内部崩溃、毁灭，只因它里面的弟兄姐妹没有以爱心来互相彼此对待。 Itulah mengapa Petrus di dalam ayat yang ke-8 dia berkata, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh. 所以在彼得前书他的说，他最主要就是说，最要紧的是我们要切实的互相服侍。 Mengapa yang terutama adalah kasih? 为什么最重要、最要紧的就是爱心呢？ Karena hanya kasih yang dapat mengalahkan dosa. 因为只有爱心能够胜过罪恶， Karena hanya kasih yang sanggup memulihkan. 因为只有爱心可以恢复， Karena hanya kasih yang mau berkorban. 因为只有爱心才可以有牺 Dan 牲， kasih akan mengubah hidup seseorang. 而爱心可以改变人的生命。 Dan itu sudah terbukti oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. 而我们看到主耶稣也付出，也牺牲在十字架上为我们。 Kita semua ada hari ini karena kasih Allah. 我们有今天是因为上帝对我们的慈爱， Relasi kita dipulihkan 我们与上帝的关系被恢复， dan hidup kita diubahkan 我 oleh 们的 Tuhan. 生命得改变。 Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 35 dikatakan orang tahu kita murid Kristus jikalau kita saling mengasihi. 弟兄姐妹，在约翰福音13章35节有说到：你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。 Gereja atau murid Kristus dikenal bukan karena gedung yang besar, fasilitas yang lengkap. 人们认识基督徒或者是教会，不是因为它彷徨的建筑物，或是它设备的完善。 Karena sia-sia kalau secara fisik begitu indah, tetapi di dalam kehilangan kasih. 因为若只有建筑物，很彷徨，但是里面没有爱，那这是枉然的。 Bapak Ibu, kira-kira ketika ada orang datang ke gereja kita, apa kesan pertama mereka ya dengan gereja kita? 弟兄姐妹，当人们第一次来到我们的教会，他们会看我们的教会以什么闻名呢？ Dari waktu mereka datang, masuk ke tempat parkir, sampai mereka pulang meninggalkan gedung ini, apakah mereka menemukan jejak-jejak kasih di antara jemaat? 自从他们抵达我们这个停车位的时候然后直到他们回去他们的家，他们是否看到我们彼此会有的爱心的一个脚踪呢？ Apakah mereka melihat keramahan di tengah-tengah kita? 他们看到我们彼此的关怀，彼此的宽待 Apakah 吗？ mereka disambut dan diperhatikan? 我们是否有欢迎他们，有关怀他们呢？ Apakah mereka diterima di dalam gereja? 他们是否会感到被接受？ Apakah mereka disapa? 我们是不是有对他们打招呼？ Apakah mereka mau dikenal? 我们是否有一个想要更认识他们的一颗心？ Apakah mereka menemukan jejak-jejak kasih di gereja kita? 他们在我们教会里是否会找到神爱的脚踪？ Apakah di rumah anak-anak kita menemukan jejak-jejak kasih orang tuanya? 或者在家里，孩子们是否看到上帝的爱心的脚踪，就是透过他的父母？ Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan yang akan kita renungkan hari ini. 弟兄姐妹，我有3个问题，我们将要思考： Apakah kita mempraktekkan kasih itu? 我们是否实践上帝的爱心？ Karena di dalam ayat yang ke-8 dikatakan kasihilah sungguh-sungguh. 因为在第8节已经说了，最要紧的是我们要切实的 Sungguh-sungguh itu 相爱。 artinya kasih itu ada usaha, ada pengorbanannya begitu. 切实这意味着有努力，有牺牲， Ada perbuatan yang nyata, yang kelihatan. 有一个具体的行动。 Ya, kata sungguh-sungguh ini dari kata aslinya itu seperti orang tuh sedang merentangkan tangan begitu ya, menggapai sesuatu. 这个确实，它的原文就是好像我们要伸出手来，来 Tapi 去 bukan 抓 cuma 东西 ingin menggapai sesuatu, tetapi berusaha begitu ya, seperti otot-ototnya sampai tegang gitu ya, untuk menggapai, mau dapat gitu, cari sesuatu nih, nggak ketemu, tapi terus berusaha begitu.
这切实他不只是伸手，但是他也是很有努力的想要去触摸，要去拿一些东西。 Jadi bukan cuma ngomong begitu, tetapi dia melakukan sesuatu, berusaha untuk menunjukkan sesuatu. 所以不只是说说而已，但是还真的很努力，这个有一个行动来去行。 Dalam 1 Yohanes pasal 3:17 jelas sekali Yohanes berkata, siapa yang punya harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? 在约翰一书第3章17节说：“凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心，爱神的心怎能存在他里面呢？” Ya, orang-orang Kristen pada masa lalu banyak yang hidup dalam kesusahan. 我们知道，在起初的基督徒，他们生活非常困难。 Yohanes berkata, engkau mengasihi, tetapi engkau tidak melakukan sesuatu. 约翰说：“你说你爱他，但是你就没有表现出来，没有行动。 Benarkah kasih Allah ada di dalam dirimu? 那爱神的心真的有存在你心里 Karena 吗？ bukankah kasih Allah itu mengalir dalam hidupmu? 不是爱的上帝的爱是在我们心里面一直涌流吗？ Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ada banyak cara kita bisa belajar mempraktekkan kasih. 弟兄姐妹，在我们的生活中有很多例子，我们可以实践表上帝的爱 Bisa 心。 mengasihi lewat perkataan, lewat sikap kita. 我们可以以我们的言语、我们的行为来爱他人。 Kita menyapa orang, kita Oke. menanyakan kabar, itu sederhana sekali. 我们可以向人家打招呼，我们可以来问候他们。 Ya, selesai ibadah kita tidak langsung pulang, 可能上会后，我们不直接回家， mau duduk tinggal sebentar. 我们再坐一会儿， Kita mau sediakan waktu mengenal orang yang duduk dekat dengan kita. 我们抽出时间来更深的认识坐在我们周围的弟兄姐 Bapak Ibu, 妹。 kita duduk pasti punya posisinya masing-masing. Ya. 弟兄姐妹，我知道我们大家都有我们最喜欢的位置座位。 Saya rasa Boksu Joshua akan kenal Bapak Ibu lewat tempat duduknya masing-masing. 可能邱牧师以我们大家的座位来更知道认识我们。 Kalau ada tempat yang kosong, oh si itu nggak datang, ibu itu nggak datang atau bapak itu nggak datang. 比如说，在一个座位空着，邱牧师可能会知道，哦，那某某弟兄或某某姐妹他今天没来。 Jadi sebenarnya waktu kita duduk, orang di samping-samping kita juga pasti orang-orang yang lama duduk, sudah lama duduk bersama-sama kita. 所以，如果我们仔细看，我们左右前后的弟兄姐妹，其实都是同样的人。 Ayo jujur, ada gak yang masih kita belum tahu namanya? 那我们看，我们是否还有我们不知道他们的名字的？ Padahal sudah lama sekali beribadah duduk dekat-dekatan begitu. 我们不是就一起敬拜，一直这么做靠近，有许多时间了吗？ Maukah kita sejenak tidak langsung pulang, duduk dan kita menghampiri dan mengenal lebih dalam? 我们能不能开始就我们抽时间来再坐一会儿，更认识他们？ Ya, kalau ada pergumulan kita saling mendoakan. 我们可以问问他们所面对的挑战挣扎，我们可以为他们祷告。 Kita juga belajar mengasihi dengan memberi pujian kepada orang-orang yang kita lihat dia bertumbuh. 我们也可以学着看到人在属灵上有长进，我们可以表扬他们。 Kita memberi penghargaan kepada pelayanan yang mereka lakukan. 当我们看到他们服侍的时候，我们可以称赞他们。 Bapak Ibu, saya percaya waktu kita mempraktekkan kasih yang hanya 15 detik saja mungkin ya, kita dengan bertanya, dengan berbicara, pertemuan yang singkat 15 detik saja atau 30 detik, itu akan lebih bermanfaat daripada kita menyampaikan tentang kasih 15 menit. 我相信，若我们肯抽出15到30秒的时间，听关怀我们周围的人，我们身边的人，这比15分钟的讲道更有影响。
Mari kita ciptakan momen 30 detik atau 15 detik itu sebanyak mungkin. 让我们尽我们的能力，多建造一些这15秒的一些的Kita bisa memberi juga, kita juga bisa belajar mengasihi lewat memberi. 我们也可以以奉献来表现我们的爱心。 Memberi bantuan kepada mereka yang butuh. 我们帮助需要帮助的人。 Saya setiap minggu lihat Semugo itu paling sibuk kayaknya ya di gereja. 每个主日我看最忙的是我们的五师母， Membantu jemaat yang menitipkan sesuatu berkat untuk jemaat lain yang membutuhkan. 因为很多会友他们会把东西接托给交托于五师母来转达给其他的会友。 Wah, itu sangat berarti sekali. 我看得非常的感动。 Kita bisa belajar mengasihi lewat mengampuni, tentu saja. 我们也可以实践爱心，就是透过我们宽恕。 Pernahkah Bapak Ibu ketika berbuat salah kepada orang, 弟兄姐妹，当我们已经犯错了， maka orang itu berkata, nggak apa-apa, lupain aja. 当我们伤了他人的心，他们却说没关系。 Gimana 不要 perasaan kita Bapak Ibu Saudara? 那时候我们会怎么感觉呢？ Wah, kita sangat bersyukur sekali ya, berterima kasih. 当然，我们感到非常的喜乐。 Mari kita praktekkan hal yang sama kepada orang lain. 让我们以同样的行为来实践， Jangan jadi orang gampang tersinggung. 不要成为很容易小气的人。 Ya, ketika orang berbuat salah kepada kita, 但人不小心已经让我们伤心的时候， bukan cuma masalah itu yang dibicarakan. 其实也不单单只有那种事， Masalah 20 tahun yang lalu pun diungkit kembali. 我们会把20年前的一切事情都再重说一遍。 Bukankah kita berkata, nggak apa-apa, lupakan saja. 我们不是说没关系，算了吧， Saya memaafkan kamu. 我原谅你。 Karena kasih Bapak Ibu Saudara banyak menutupi dosa. 因为爱能遮掩许多的罪。 Bapak Ibu, jemaat pada waktu itu punya banyak masalah. 弟兄姐妹，起初的教会他们面临很多的问题， Dosa itu gampang muncul begitu. 因为罪恶很容易的产生， Apalagi waktu itu jemaat nggak terlalu besar jumlahnya. 更何况那时候的会友的人数不多， Karena mereka itu tersebar di mana-mana, di Asia kecil itu tersebar begitu. Jadi kecil begitu jemaat masing-masing. Jadi kayak pos PI kita begitu ya. Ada 23 pos, banyak tersebar tetapi kecil-kecil begitu jemaatnya. 因为那时候的情况就是好像我们现在的有23间的布道所，他们是遍布各地，但是人数就不多。 Jadi agak berjauhan Bapak Ibu Saudara. 所以他们距离就比较远。 Kalau jumlahnya sudah sedikit, 所以当人数已经不多了， dosa berkembang 然后罪恶就一直 karena masalahnya banyak, 因为太多的问题， kasih tidak dipraktekkan, 然后又没有实践爱心， kita bisa bayangkan jemaat itu seperti apa. 我们可以想象那里的会有的情况是怎么样。 Kalau sekarang mungkin tinggal pindah gereja, gampang ya. 可能如果换现代的话，可能会有就到别 Kalau 的 dulu 教 nggak 会去了。 bisa pindah gereja, 但是以前他们不能搬 ya 教 gereja 会， cuma itu aja. 因为他们教会只有那个教 Komunitas 会。 orang percaya ya hanya itu. 那信徒的群体就是只有那。 Itulah Paulus berkata, praktekkan kasih karena hanya dengan kasih kamu bisa melawan semua ini. 所以保罗不断的说，你要实践出爱心，因为只有爱心可以胜过罪恶。 Bukan berarti sekarang kalau di metodis ada masalah pindah gereja. Bukannya, saya nggak ngomong begitu. 我没有建议我们如果在这个教会有问题的话，我们就搬到别的 Semua 教会， gereja punya masalah. 因为各个教会都有各个的问题。 Tapi yang Petrus maksudkan itu, ayo lawan kasih, jangan biarkan dosa yang menang. 但是彼得想要强调的是，我们以爱来面对所有的问题、罪恶。 Hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan,
mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. 总而言之，你们都要同心，彼此连续相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心，不要以恶报恶，以辱骂换辱骂。 Kalau orang gampang tersinggung, ketemu orang gampang tersinggung, 若很容易很小气的人遇见也小气的人的话， potensi dosa besar. 那这个犯罪的可能性就越高了， Saling melukai dengan kata-kata. 因为我们会以我们的言语来彼此伤人。 Tapi kalau salah satunya belajar mempraktekkan kasih, 但是其中一位要试着来实行爱心的话， hasilnya pasti akan berbeda. 我们知道他的后果是不同的。 Amarah dibalas dengan senyuman. 我们以笑容来报怒 Kebencian 气， dibalas dengan kebaikan. 我们以善良来回报这个愤怒。 Apalagi kalau dua-duanya berusaha mempraktekkan kasih, 而且若双方都努力这样行的话， pasti akan mencari jalan yang terbaik. 他们一定会找到最好的方法。 Kasih akan membuat dosa tidak punya tempat untuk bertumbuh. 因为爱会使罪无法直升。 Maukah kita mempraktekkan kasih? 我们是否要实践这个爱心呢？ Yang kedua, apakah sikap kita ramah terhadap semua orang, Bapak Ibu Saudara? 第二，我们是否对每个人的态度友善？ Memberi tumpangan tanpa bersungut-sungut, Petrus berkata demikian. 彼得说：“你们要互相款待，不发怨言。” Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita ramah kepada siapa saja yang kita temui. 他意思就是我们要对任何人我们遇见的都要友善。 Artinya tumpangan pada waktu itu adalah orang-orang asing sebenarnya. Ramah atau memberikan hospitality ya, keramahan itu kepada orang-orang asing pada waktu itu. 那以前的款待，他的意思就是我们要把我们要对他们表现一个很友善的行动，就是包括我们把我们的家来打开给他 Bapak 们。 Ibu, zaman dulu rumah itu terbuka bagi siapa saja mau datang. 弟兄姐妹，在以前的时代呢，我们的房子、我们的家就可以为陌生人来打开 Karena 了。 masyarakat pada zaman dulu itu beranggapan jangan-jangan yang datang itu dewa mereka. 因为那时候他们的观念就是可能是某某神会来看来到我们家中， Jadi siapapun yang datang mereka sambut dengan makanan, dengan keramahan. 所以他们会给非常好的待遇，凡有陌生人来到他们的家 Tentu 中。 tujuannya supaya rumahnya diberkati. 但是目的就是他们希望他们的家得福。 Di dalam komunitas Kristen juga dipraktekkan hal ini. 而在基督徒的群体也是这样行的。 Apalagi dulu rumah jemaat itu bisa menjadi tempat persekutuan. 更何况那时候会有的家可以成为一个团契的一个地方。 Jadi orang bisa datang, baik itu orang asing maupun para misionaris yang sedang melayani dari satu tempat ke tempat lain, bisa singgah. 所以那时候不管是陌生人或者传教师，他们可以随时的到那会有的家 Ya, 中。 memang merepotkan ya bagi tuan rumah. 当然对主人的话会有一点麻烦， Maka Petrus berkata, jangan bersungut-sungut. 所以彼得说不要发怨言。 Repot dikit nggak apa-apa. 一点麻烦没关系 Karena ada 的， tujuan yang lebih besar. 因为我们有更大的目的。 Orang datang ke rumah, 当他们来到我们的 belum 家， mengenal Tuhan, 因为他们还不认识 bisa 上 mendengar 帝， tentang firman 他 Tuhan. 们有机会来听神的话 Para 语。 misionaris yang datang, 当宣教师来的 mereka 时 lelah 候， dalam 他 perjalanan, 们已经在服事上非常的疲惫， mereka disegarkan 他 kembali. 们可以重新得力。 Kalau hari ini ya memang tidak terlalu relevan ya konteks ini. 可能这样的概念在现在时代不 Rumah 能用啊， hari ini sangat personal. 因为我们的家里非常的私人。 Ya, kita jaranglah menjamu orang lain ke rumah ya kecuali keluarga, sahabat dekat atau kelompok live.
因为家变成非常私人化，所以除了家人、亲朋好友或者生命小组的成员，可能我们也没有接受别人了。 Tetapi kita masih bisa menjamu orang di luar rumah kita. 但是我们也可以来招待在家外招待别人。 Tapi Bapak Ibu, yang saya ingin katakan di sini adalah kita punya hati yang terbuka menerima semua orang. 但是主要我要说的是，我们有一个敞开的心。 Kita membantu orang ketika dia mencari pekerjaan atau tempat tinggal, ya, cari kos misalnya begitu. Kita akan mencoba membantu sebisa kita kalau kita ada info. 比如说我们听闻有某某人想要找工作或者找住宿，我们可以帮他找。 Karena itu akan sangat berarti sekali untuk orang ini. 这个对这个人是非常的很重要的。 Kita yang masih muda, kita bisa ketika melihat ada orang tua mungkin yang membawa barang yang berat, dengan ramah kita membantu. 或者对年轻人，当我们看到比较年老的人，他们抬了很重的东西，我们可以帮他。 Mungkin kalau kita sering berkendara, ya, dengan Transjakarta atau kereta, ya, kita meskipun lelah tetapi kita memberikan tempat duduk kita kepada orang lain. 或者当我们坐巴士的时候，我们虽然累，但是我们看到有需要人要坐，我们就让位置。 Bapak Ibu Saudara, bersikap ramah. 我们要关怀人。 Dan yang terakhir, kita apakah rindu melayani Tuhan? 最后，我们是否愿意来服侍人？ Tuhan memberikan kita karunia dan kita harus bertanggung jawab mengelola karunia itu. 上帝给我们恩赐，我们要有责任来负责，要有责任来回应。 Banyak karunia yang Tuhan berikan, apakah itu karunia berkata-kata, mengajar, atau karunia melayani Tuhan. 上帝赐给我们很多的恩赐，不管是来教导，或者是来奉献。 Kita sudah banyak dilayani selama ini, tetapi kapan giliran kita yang melayani? 因为我们接受很多人对我们的关怀还有服侍，我们何时可以这么做？ Saudara, tiga pertanyaan inilah kira-kira boleh kita renungkan. 我渴望我们大家可以把这3个问题来一直考虑。 Apakah kita mempraktekkan kasih? 我们是否有实践爱心？ Apakah sikap kita ramah terhadap semua orang? 是否我们对人的态度友善？ Apakah kita juga ingin ambil bagian di dalam pelayanan? 最后，我们是否乐意来服侍？ Semua ini hanya untuk Tuhan dimuliakan. 这一切就只要可以来荣耀主， Supaya banyak orang di sekitar kita boleh turut memuji dan menyembah Tuhan. 好让我们周围的人可以好像我们这样赞美主。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. 求主帮助我们实践你的话语。 Meskipun hati kami seringkali enggan, 虽然我们的心很多个不愿意， kami banyak alasan, 我们以各种的理由， tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. 但求主你的圣灵帮助我们可以行出来。 Kami mau mulai melakukan kasih dan pelayanan dari hal yang kecil. 我们要以非常小的事情来实践爱心还有服侍， Karena Tuhan menuntut kesetiaan dan ketaatan kepada kami. 因为你要我们忠心，我们顺服。 Biarlah yang kecil ini Tuhan berkati sehingga berdampak besar bagi kehidupan orang lain. 但愿神你赐福我们行的一些小事情，可以带给他人很大的影响。 Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. 求主使用我们可以成你祝福的管道。 Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告乃是奉靠主耶稣基督的名求。 Amin. 阿门。 Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu. 上帝赐福于我们。